Okey kan? Boleh kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada pagi ini Allah temukan kita setelah nama kita dicutikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mencari rahmat Allah, mencari ibrah, ya. Gunakan waktu-waktu tersebut untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Syukur kita kepada Allah, hari ini Allah masih izinkan kita untuk kita berada di dalam majlis ilmu secara bersemuka. Kalau dulu kita mungkin belajar secara online, itu pun majlis ilmu juga, ya, tapi tak sama dengan kita berada secara berdepan, ya. Kalau usaha belajar tu dia lagi susah, lagi besarlah ganjaran dia. Kalau lagi senang, maka kuranglah ganjaran dia. Okey, kita teruskan pada tajuk Ayatul Kursi. InsyaAllah hari ini kita boleh khatamkan, kan? Kita akan buat majlis khatam hari ini insyaAllah. Okey, kita telah sebut tentang Ayatul Kursi. Ayatul Kursi ini, paksi pada ayat Al-Kursi itu terletak pada depan-depan potongan ayat yang Allahu la ilaha illa hu. Ingat lagi? Allahu la ilaha illa hu. Allah tu apa? Tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Dia. Okey? So ayat yang kata Allah itu merupakan tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia itu menjadi pokok, menjadi potongan ayat utama pada ayat-ayat potongan ayat yang berikutnya. Maksudnya akar kepada ayat ini adalah pada la ilaha illahu. Kerana la ilaha illahu ini ia adalah kalimah tauhid. Dia adalah kalimah menunggalkan Allah, mengesakan Allah. Sesiapa di kalangan kita yang dia mati di atas maksud ayat itu, bahkan kata Nabi, siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Masih ingat kita ada bagi nota tambahan di kalimah la ilaha illallah? Tak ada? Tak pernah dapat? Oh, tak pernah dapat. Okay, tak apa. La ilaha illahu. Okay. Ayat Al-Kursi ni dia merupakan ayat daripada Allahu la ilaha illahu sampai hujung dia semua cerita tentang siapa? Tentang Allah. Bermakna siapa yang baca paling sedikit, dia baca 8 kali sehari semalam Ayatul Kursi, maka 8 kali itulah dia selalu mengucap kalimah tauhid. Kemudian dia mengagung-agungkan Allah, memuji-muji Allah. Okey. Memuji Allah itu dari sudut apa? Kalimah tauhid. Jadi kalimah la ilaha illahu itu dia adalah perkara pokok dia. Potongan ayat yang berikutnya, maksudnya lepas daripada la ilaha illahu, ayat berikutnya apa? Ayat berikutnya adalah Al-Hayyu. Okey. Al-Hayyu adalah bukti nombor 1. Ni 12 bukti, nampak tak? 12 bukti, bukti dia yang inilah. Yang ni, bukti dia. Bukti pertama, Allah itu la ilaha illahu, dia itu adalah Al-Hayyu. Jelas? Masih ingat lagi? Kita ulang balik. Kemudian bukti yang kedua, Allah tu apa? Al-Qayyum. Bukti ketiga apa? La ta'khuzuhu sinatu
wala naum. Bukti yang keempat, lahu ma fis sama wa sampai hujung. Lepas tu bukti yang kelima, man dal ladhi yashfa'. Okey, jelas. Bukti yang keenam, ya'lamu ma baina. Okey, bukti yang ketujuh, ya'lamu ma baina aydihim, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhitu nabi syai'in min ilmihi. Bukti yang ke-8, illa bima sya'. Lepas tu wasi'a kursi. Lepas tu wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal al-aliyyu al-azimu. Okay, masih ingat? Jelas tak? Nampak? Siapa yang belum tulis ataupun dia perlukan pengulangan, tolong beritahu. Ini cara kita belajar. Bukti Allah itu la ilaha illahu pada potongan ayat, dia itu adalah Al-Hayyu. Maksudnya kalau orang tanya, kenapa Allah itu dia satu saja Tuhan, tak ada Tuhan lain yang layak disembah? Kita katakan kerana dia itu Al-Hayyu. Jelas? Kenapa Allah itu dia satu-satunya Tuhan yang kita patut berhak beribadat, menyembah dia, tak ada Tuhan lain? Kita kata bukti yang kedua, dia itu adalah Al-Qayyum. Bukti yang ketiga, Allah tu dia tidak pernah ada waktu rehat dia dalam kesibukan. Contoh pada ayat la ta'khudhu sinatun wala nawm. Bukti ketiga. Bukti keempat apa? Dia ini memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bukti yang kelima apa? Tidak ada yang boleh memberikan syafaat. Tak ada siapa boleh menolong, tak ada siapa boleh menolak. Kemudian bukti yang keenam apa? Dia mengetahui apa yang ada urusan dunia, dia tahu urusan akhirat. Akhirat tak jadi lagi. Tapi dia tahu tak nanti siapa ke syurga, siapa ke neraka, dia tahu. Sebab kerana dia tahu itulah, maka dia layak memegang kalimah berada pada maksud la ilaha illahu. Kemudian bukti yang ketujuh, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursi. Kita sampai kat mana? Wasi'a kursi. Kita dah sampai nombor 9 kan? Nak masuk ke 9 ke? Dah belajar nombor 9. 8 dulu Ustaz. 8 belum lagi. Dah lah nombor 7 ni. 7 dah. 8 dah. Dah. Ingat tak? Ni dua-dua ni pasal ilmu. Dua-dua ni pasal ilmu Allah. Ya, masya. Dah. Ingat lagi. Esok ingat tau. Dua-dua ni pasal ilmu Allah. Okey. Ingat tak kita belajar? Semua yang kita tahu pada hari ini, pandai jahit ke, pandai masak ke, pandai buat apa pun, semuanya di bawah ilmu Allah. Okey. Tetapi ilmu Allah ni pun Allah beri kepada kita berdasarkan pada Allah memilih kita. Sebab tu tak semua orang di skill dia sama, kepandaian dia sama. Sebab apa? Sebab kita terikat dengan illa bima sya'. Apa maksud illa bima sya'? Melainkan apa Allah tahu. Melainkan apa yang Allah kehendaki. Jelas tak? Ya, betul. Ni, di kedua ni pasal ilmu Allah. Ingat tak? Ya. Dah ajar dah. Kita ingat dah contoh tu. Ingat tak? Ada nota. Cuba ingat balik. Masihkah kau ingat? Ingat. Saya rasa saya dapat kat situ, saya rasa. Ya. Yang lain macam ni. Okey ke perempuan ni? Okey ke?
Sihat kan semua ni? Siapa dapat ingat ialah banyak ajar nak buat kan? Kadang setiap PKP ni hari pun kena teringat. Dia jadi macam betul. Sama je Ustaz. Bangun tidur, tak ada aktiviti. Tak ingat dah hari. Waktu PKP. Semalik dalam penjara Masak je Ustaz. Seperti gemuk-gemuk ni tengok sihat-sihat semua ni kan. Tak nak buat apa, ngunyah je lah. Okey, betul tak? Ke belum lagi sampai nombor 8 tu. Ustaz, uraikan yang berkenaan dengan ilmu Allah sajalah tu. Ila lima syak belum lagi? Belum. Okey, tak apalah. Kita ambil nombor 7 lah. Kita mula balik nombor 7. Boleh. Tapi maksudnya boleh ikut tak? Maksudnya boleh faham tak menggunakan pendekatan 12 bukti? Alhamdulillah Ustaz. Boleh faham tak? Maksudnya ayat kursi ni dia mengajar kita macam mana kita nak mengenal Allah. Allah tu siapa? Allah tu apa? Kita kata Allah itu la ilaha illa hu. Allah itulah satu-satunya Tuhan yang kita patut, yang wajib kita beribadat, habiskan waktu kita, masa kita buat apa yang Allah suka. Okey, tak boleh syirikkan kepada Allah. Kan? Kenapa pada dia? Kenapa dia saja? Kenapa kita perlu sembah dia saja? Kenapa kita perlu buat amal kerana dia saja? Kerana dia itu bukti satu. Begitu. Okay, nampak? So lepas ni kalau ada orang bertanya, ceritalah saya nak kenal Allah tu macam mana, Allah tu apa, kita boleh gunakan pendekatan ayat tu Al-Kursi. Tapi kena fahamlah Al-Hayyu tu apa, telah kita terangkan. Nanti baliklah lagi. Okey, tu kita masuk nombor 7 boleh? Wala yuhitu bi syai'in min 'ilmihi. Muka surat nombor berapa? Saya punya nota ni pun dah lain macam ni. Betul 37 alhamdulillah. Okey. Kita tengok pada ayat ni, potongan ayat tu dia macam satu kan. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Tapi kita potong dia jadi dua. Tengok dulu apa makna wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi. Mereka tidak mengetahui sesuatu pun daripada ilmu Allah. Ayat ni apa tu maksudnya? Kita tak tahu apa. Pertama kena ingat ilmu Allah satu bab. Maksudnya dia pertama ingat keyword dia pada min ilmihi, ilmu Allah. Jelas tak? Jelas? Okey, Allah kata sedangkan mereka tidak mengetahui sesuatu pun daripada ilmu Allah. Faham tak? Maksudnya kalau Allah tidak bagi tahu, kita tak tahu. Faham jelas tak? Maksudnya ayat ni yang ketujuh tu Allah mengatakan bahawa tak ada seorang pun yang tahu tentang ilmu dari Allah. Dah faham di situ? Maksudnya Allah ni mempunyai ilmu. Jelas tak? Okey. Ilmu yang kita dapat pada hari ni, pandai buat apa pun, ia adalah daripada ilmu Allah. Allah yang bagi kita pandai. Otak kita ni pun Allah yang bagi. Maknanya kepunyaan siapa? Kepunyaan Allah. Otak kita boleh berfikir, tak kisahlah tuan-tuan ni introvert ke, extrovert ke, whatever word lah. Kan? Guna otak kanan ke, guna otak kiri ke, ia adalah pemberian Allah. Betul tak? Tapi kenapa saya ni lambat nak faham? Kawan seorang tu cepat pula dia faham. Contoh, ada orang dia pandai buat sesuatu perkara ni, tapi dia tak pandai buat yang satu lagi. Tapi hujungnya semua tu ilmu Allah. Okey, untuk faham tentang ilmu Allah, kita apa yang kita boleh buat pada hari ini kita hidup ni, dah duduk atas muka bumi dia, guna otak dia, tangan dia, mata yang dia bagi. Tak ada sesuatu pun yang milik kita. Sebab tu kita dah ulas pada ayat mana?
ayat sini. Nampak tak? Semua yang diciptakan oleh Allah, dia adalah pemilik. Termasuklah otak kita, mata kita, telinga kita. Okay, jelas? Kita kembali pada ilmu Allah. Okey, tengok muka surat nombor 37 tu. Kita ni asal memang kita tak tahu apa-apa. Jelas tak? Contoh dalam surah Nahli ayat 78 tu Allah kata apa? Waktu Allah keluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan kita tidak tahu sesuatu apa pun. Hatta kita keluar pada perut ibu kita pun menangis je pada perut ibu menjerit, itu adalah kacau daripada syaitan. Kan? Tapi siapa ajar? Siapa ajar tangan bayi tu bergerak sikit, jantung dia boleh berfungsi, kan? Jawapannya itulah hidayah yang Allah bagi. Kan? Macam mana anak tu dia boleh isap puting ibu dia, example kan, contoh. Siapa yang ajar? Kita tak pernah ajar pun. Macam mana siapa yang menggerakkan mulut dia? Siapa yang boleh menyebabkan suara dia berbunyi? Jawapannya adalah Allah. Kan? Jadi kita ni asalnya keluar daripada ibu memang tak tahu apa-apa. Maka kita kena belajar. Lepas tu ayat nombor bawah tu sekali, surah Al-Alaq ayat nombor 4. Ayat nombor 4 hingga 5 yang ajar pada kita pandai membaca, pandai menulis, pandai mengira. Betul. Pandai kita mengaji. Jawapannya adalah Allah. Cikgu, ustaz, ustazah, itu semua adalah wasilah sahaja. Dia itu sendiri belajar pada siapa? Dia belajar pada dia. Dia sendiri belajar, akhirnya sampai kepada Adam. Adam tu sendiri hujungnya sampai Adam dia. Sebanyak adalah Allah. Betul tak? Hujung-hujung banyak Allah. Okay, itu fakta kita kena pegang supaya kita tak sombong, kita tak bongkak duduk di atas muka bumi Allah. Okay, kemudian tengok muka surat nombor 38 tu, Suratul Isra ayat 85. Kalau kita pandai apa pun, kan kita dah belajar, kita pandai, kepandaian kita pun sebenarnya adalah terhad. Ada limit dia, betul tak? Kalau semua orang dia pandai, tak ada orang boleh kuasai semua benda, kan? Ada limit dia. Dan kita akan tunjuk contoh sekejap lagi. Bagaimana semua manusia ni dia ada limit dia. Kalau Allah nak ajar pandai, Allah bagi ajar dia boleh pandai. Macam mana Allah ajar Adam, kan? Jadi pandai. Jadi Allah kata surah Isra, Allah kata, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit saja. Jelas? Sebab tu kita dalam hidup yang akan muka bumi Allah ni, pertama kena pegang fakta bahawa yang ajar kita pandai adalah Allah. Itu dulu. Kemudian kita kena sentiasa berfikir bahawa kena letak satu perkara, ada lagi orang yang lebih pandai daripada kita. Walaupun kita expert bab tu, tapi kita kena selalu pegang, merendah diri, tentu ada orang lebih pandai daripada kita. Apa yang kita tahu ni sebenarnya adalah sedikit daripada banyak luasnya. Kalau kita tahu buat kek hanya berapa jenis saja, padahal orang boleh buat kek ada berapa jenis. Kek kadang-kadang tak termakan. Kalau pergi kedai sepi tu, kadang-kadang orang kirim kek, aku nak sebut binatang apa ni. Kadang-kadang tak tengok gambar, ni gambar nak sebut tu, tengok kan ada berapa 10 jenis. Itu 10, kalau pergi tempat lain ada orang boleh buat 20 pergi tempat lain. Maknanya sedikit, tapi ilmu tu ujungnya daripada siapa asalnya? Daripada Allah. Lepas tu ayat di bawah tu, surat 38 pada surah An-Nahli ayat 70, Allah akan ambil balik ilmu itu sedikit demi sedikit. Manusia semakin lama tidak mengetahui. Apa yang diingat dulu, apa yang dia tahu, mungkin dia dah tak tahu dah. Dia tak boleh bezakan masa dan sebagainya. Kan? Tengok pada surah Nahli ayat nombor 70. Allah kata, Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila awzalil umuri
likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Ada pula antara kamu ni yang dikembalikan kepada peringkat umur yang sangat lanjut sehingga dia tidak ingat sesuatu yang dia ketahui dunia. Kemudian pula sifat lemah kita, Allah bagi sifat apa? Sifat lupa. Beza kan? Kalau waktu kita belajar muda-muda dulu, beza. Saya pun dah meningkat umur pun nampak macam kat mana aku ingat hari tu Dulu waktu saya muda, masa saya belajar, saya boleh ingat rak buku percakapan tu, saya boleh ingat ni rak apa. Punya kuat ingatan masa muda. Makin-makin berumur dah tak ingat. Kadang tak info pun tak ingat mana info aku letak tadi. Kan? Belajar setiap minggu. Contoh, apa belajar minggu lepas pun dah lupa. Sebab apa? Sebab kita pegang pada surah An-Nahl ayat 70. Sebab apabila kita makin meningkat umur, Allah patah balik kita macam kita mula-mula dulu. Allah ambil sikit ilmu ni. So kalau kita tak gunakan ilmu dia baik-baik, tak gunakan untuk kebaikan, maka rugilah kita. Okey, selesai. Habislah untuk bukti yang ke-berapa? Bukti ke-8. Jelas tak? Maksudnya bukti ke-8 menunjukkan Allah itu satu-satunya Tuhan. Kita kata kepandaian yang ada pada kita semua adalah daripada ilmu dia. Tak, dia kata tak, saya belajar. Kalau ada orang kata ya, dia belajar. Dia belajar pada siapa? Cikgu dia. Cikgu dia belajar pada siapa? Cikgu dia belajar pada siapa? Cikgu saya belajar pada cikgu-cikgu saya lah. Saya ada sanad tau. Okey, salah satu sanad ni kau sampai pada siapa? Pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belajar pada siapa? Ujung adalah daripada Allah. Susahlah macam mana pun, letaklah dia punya silsilah guru pun, ujungnya adalah daripada Allah. Hebat tak Allah itu? Dilayak tak disembah? Dilayak tak diibadahkan Allah? Tapi kita dah belajar tinggi sikit, kan mula dah jalan tu dah mula menjadi kan. Jelas tak? Sedangkan itu adalah sedikit daripada ilmu Allah. Okay, habis bukti nombor 7. Bukti nombor 8. Bukti nombor 8. Ilmu Allah yang Allah berikan, yang telah diajar kepada manusia itu juga sebenarnya ia bergantung kepada kehendak Allah. Faham tak? Maksud dia ilmu Allah. Lepas tu yang kat bawah dia ni kita boleh letak satu lagi. Dia pasal kat sini ilmu Allah kan. Bawah ni dia panggil apa? Kehendak Allah ni maksud dia, kehendak Allah maksudnya ilmu yang terhad. Ilmu yang terhad ni maksud dia siapa yang tahu sesuatu itu ia adalah daripada pilihan Allah. Jelas tak? Okey. Illa bima sya', melainkan apa yang Allah kehendaki. Faham perkataan melainkan apa yang Allah kehendaki? Melainkan apa yang Allah kehendaki. Faham? Faham tak? Macam kita kan belajar kelas sama, cikgu seorang, guru kelas seorang, anak muridnya ada 30 orang. Cikgu sama, buku sama, modul sama, tapi kenapa 30 orang ni kepandaian dia tak sama? Jawapannya illa bima sya'a, melainkan apa yang Allah kehendaki. Allah telah mengkehendaki pelajar ini keputusannya begini. Tapi tak usahlah. Jangan guna ayat ni macam untuk kata untuk kita biarlah kita dapat nombor 30 ke belakang, tak apalah, sebab illa bima sya'a. Itu salah. Faham tak? Jelas tak? Jangan faham ayat begitu. Tapi kita faham yang mula-mula wala yuhituna bisyai'in, itu maksudnya apa yang cikgu nak ajar tu kepada 30 anak murid dia, itu semua daripada ilmu, semua daripada ilmu Allah. Jelas? Yang berikutnya illa bima sya' tu melainkan apa yang Allah kehendaki, tu maksudnya walaupun ilmunya sama, cikgunya sama, tapi
Daripada 30 orang tu, yang boleh faham, yang boleh kuasai, yang boleh pandai, tidak semua. Ada juga 30 tu pandai. Betul tak? Sebab apa? Sebab illa bima sya', Allah mengkehendaki 30 pelajar itu semua pandai. Dan kenapa ada laki pandai, perempuan tak pandai dalam 30 orang tu? Illa bima sya', Allah mengkehendaki wanita tu lebih daripada lelaki. Faham tak contoh tu? Okay. Untuk faham lagi, cuba kita tengok contoh muka surat 39 tu. Contohnya adalah malaikat dia tidak tahu nama sesuatu benda apabila ditanya oleh Allah. Malaikat kan dia pada cahaya. Cahaya ni kita fahamkan, dia terang. Hati kita nak perlukan cahaya. Sebab itulah malaikat bertanya hikmah pada Allah, Adam ni nak cipta untuk apa? Faham tak? Yeah. Bukan malaikat bantah. Tapi kepandaian malaikat ni Allah beri pada dia seperti mana dia tahu tentang karakter manusia itu. Maka Allah jawab apa? Allah kata apa kalau kita baca dalam ayat Quran muka surat nombor 39 tu, ayat nombor berapa tu? Ayat nombor 30. Allah kata apa? Qalu inni a'lamu ma la ta'lamu. Tengok muka ayat nombor 30 tu, muka surat nombor 39 ayat 30 tu. Kan Allah kata Allah nak jadikan seorang khalifah kat muka bumi. Malaikat kata apa? Malaikat tanya, adakah engkau hendak jadikan di bumi itu orang yang buat kerosakan dan menumpahkan darah, padahal kami ni satu makhluk yang sentiasa bertasbih dan mensuci engkau ya Allah. Jelas tak? Macam mana malaikat tu boleh tahu? Sebenarnya para sarjana, para ulama tafsir ulat, sebenarnya malaikat tu adalah makhluk yang pandai. Dan Allah tak kata pada malaikat tadi, tak betul tu kau cakap, tak ada pun. Cuma Allah kata apa? Allah kata, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kau tak tahu. Allah tak kata salah malaikat, kau punya ramalan tu salah. Tak ada. Tapi Allah tak kata begitu. Allah kata apa? Allah kata aku tahu apa yang kau tak tahu. Maknanya apa yang malaikat kata tu sebenarnya ada betul kan? Sebab tu kita tengok bagaimana pertumpahan darah berlaku di muka bumi kan. Bunuh sana ni sekarang pula isu UAE nak menginteract Israel sekarang ni. Kan Israel ambil tanah Palestin kan. Tak tahu kata baca paper tak surah kan. Tengok tu isu kan. Jadi maksudnya Allah tahu akan ada orang yang macam ni. Tapi Allah tak kata kat malaikat, tak betul kau cakap tu malaikat, tak ada. Kan seperti Allah mengiktiraf malaikat itu. Cuma Allah kata aku lebih mengetahui apa yang kau tak tahu. Jelas tak? Malaikat tahu. Tetapi walaupun malaikat dia pandai, kan, apabila Allah cipta Adam, Allah ajar Adam sesuatu, lepas tu Allah minta Allah nak suruh malaikat sebut apa benda-benda ni yang ada di syurga itu. Malaikat kata apa? Kami tak tahu. Malaikat apa yang kau ajar. Tapi siapa yang tahu? Adam. Dalam kes tadi siapa lebih pandai? Adam daripada malaikat. Macam mana Adam tu lebih pandai daripada malaikat? Allah yang ajar Adam, tapi Allah tak ajar siapa? Allah tak ajar malaikat. Faham tak cerita pada ayat yang kalau kita baca ayat nombor 31 tu, Allah kata apa? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ. Allah kata apa? Allah telah mengajar kepada Nabi Adam akan segala senama-nama benda-benda dan kegunaannya. Lepas tu Allah tanya kat malaikat, cuba terangkan kepadaku, kata Allah, nama benda ni semua apa kalau engkau orang yang benar. Faham tak? Maksudnya, kenapa Adam lebih pandai, Adam lebih tahu daripada malaikat? Sebab ajar. Adam daripada tanah je, malaikat daripada cahaya dengan tanah.
bagus lagi cahaya kan, betul tak? Tapi kenapa Adam lebih tahu daripada malaikat? Jawapan dia, kerana Allah mengkehendaki Adam yang lebih tahu daripada malaikat, illa bima syaa. Tapi apa yang Adam dapat tu daripada siapa? Daripada ilmu Allah. Allah yang ajar. Tetapi kalau Allah nak ajar, dia boleh pilih kepada siapa yang dia nak beri. Bukan ilmu Tuhan ni. Saya kata apa? Ayat yang lebih nampak je. Ilmu Allah, ilmu Tuhan maksudnya bukan ilmu Tuhan. Dia nak kita kata Allah pilih siapa yang Allah nak ajar. Ayat dia. Jelas tak? Pada faham tak kisah malaikat dengan Adam tadi? Satu contoh nak mengatakan illa bima syaa. Jelas? Allah mengkehendaki anak kita ni dia pandai dalam bab ni. Allah mengkehendaki anak ni pandai dalam bab ni. Tak sama. Kenapa tak sama? Illa bima syaa. Tapi walaupun tak sama, sumber dua-dua maklumat tu daripada ilmu siapa? Daripada ilmu Allah. Kita faham macam tu. Jelas tak? Ataupun seorang ni dia seorang yang pandai, dia seorang yang mahir dalam bab engineering. Seorang ni dia cukup pandai dalam bab architecture. Betul tak? Allah mengkehendaki dia pandai, dia faham, dia pakar dalam bidang engineering. Allah mengkehendaki seorang ini dia pakar, dia mahir dalam bidang architecture. Tapi ilmu engineering tadi itu daripada siapa? Daripada Allah. Ilmu architecture tadi daripada siapa? Daripada Allah. Seperti mana Allah mengajar kepada Adam, Adam boleh lawan malaikat kepandaian dia. Jelas tak? Maksudnya Ustaz, Allah bagi ilmu tu berdasarkan kepada kemampuan diri seseorang tu. Yalah, kalau Allah berkehendak, tentu Allah lebih mengetahui kenapa. Allah tahu, Allah pilih dia. Allah berkehendak pada dia untuk dapatkan ilmu tu. Ya. Maksud dia tu setelah usaha lah. Ya. Dia setelah usaha lah. Kita jangan buang usaha tu. Jelas tak? Sebab kalau kita fikir logik kan, cikgu sama. Betul tak? Cikgu sama. Kenapa semua tak dapat 100? Kita pula, engkau ni ya Allah, jenuh mak mengajar. Lala kita kena pegang kepada apa? Tak apa, mak usaha saja kau belajar man, pergi kelas tuition. Tapi kalau kita tak dapat, itu sebab tak kehendak. Lepas tu kita kena selalu kata, qadar Allah, kehendak Allah. Betul tak? Jangan lupa tu. Dalam urusan hidup tu ada campur tangan Allah tu. Itu jangan buang. Tapi usaha lah. Faham tak? Usaha itu pun sebenarnya dari Allah juga. Tak ada daripada kita pun. Usaha itu pun dari Allah. Kan? Kalau kita fikirkan, kenapa perlu ada kelas 1, 2, 3? Kenapa sekolah beza-beza kelas? Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas. Tanya kelas apa nak? Saya ikut kelas nombor 7 ayat daripada 7 tu. Itu tak kita menjawab bagi semangat. Sebab Allah menghendaki kau berada di kelas ke-7. Usaha lagi, belajar lagi. Faham tak? Tapi janganlah anak terus salah faham pula Jangan salah faham. Saya dia guna kendak saya. Kendak Allah. Okay, selesai. Boleh faham tak tangkap ni? Alright. Macam kelas kita ni lah. Kan? Ada yang dia faham kejap, ada yang faham apa Ustaz ni cakap. Lepas tu ada masa semua orang tak faham. Kau tadi kan kau faham apa? Entah, aku pun dah catat tak dapat apa-apa. Kan Allah mengkehendaki. Okey, selesai. Sekarang kita bawa contoh lain. Contoh lain, tadi Adam dia lebih pandai daripada malaikat. Sekarang Adam pula sekarang kan sekarang muka surat nombor ni tengok muka surat nombor 40. Sekarang pula Adam pula tak lebih pandai daripada syaitan iblis. Sebab apa? Budaya.
Kenapa Adam dia boleh terpedaya dengan iblis? Siapa lagi pandai? Maksud dia bukan kata Adam tu tak pandai. Perkataan jangan salah faham. Maksud dia Allah memberikan kepandaian kepada iblis itu. Macam mana dia nak keluarkan Adam daripada syurga itu. Jelas tak? Jelas tak? Last kali kalau kita baca kisah Adam ni, sebenarnya Adam ni dia terkeluar daripada syurga kerana iblis telah bersumpah dengan nama Allah dia nak bagi nasihat. Sebenarnya Adam terpedaya bukan kerana iblis tu ajak dia dekat pokok tu, tak. Sebab Adam memang tahu pokok tu ada dekat. Tapi kenapa dia dekat juga? Kerana dia mendengar kali pertama bahawa iblis itu bersumpah kepada dia dengan nama Allah bahawa Adam, aku nak bagi nasihat je dekat kau. Faham tak? Kalau kita baca kisah-kisah para Nabi, banyak kisah-kisah yang kadang-kadang mencemarkan imej para Nabi sebenarnya. Tapi yang tepatnya sebenarnya Adam ni dia terpedaya kerana iblis tu dia tahu macam mana aku nak perangkap Adam ni sehingga dia sanggup berbohong, dia bersumpah dengan nama Allah, yang dia cakap tu adalah dari Allah. Faham tak? Iblis dia tak guna direct. Kau dekat je Adam pokok tu, tak apa, Adam takkan dekat. Tapi kerana iblis telah bersumpah. Kita tengok muka surat nombor 40 pada surah Al-A'raf pada ayat nombor 21 tu. Coba gariskan pada 21. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Jumpa ayat 21. Dan dia bersumpah, dia tu iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa. Dia kata apa? Sesungguhnya aku adalah daripada mereka yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Itu sebenarnya sebab utama. Jelas? Di sini kita belajar apa? Kalau Adam tadi pandai boleh lawan si malaikat kan, kenapa Allah tak bagi tahu Adam tentang Adam nanti syaitan kan dia akan sumpah pada kau. Boleh tak Allah ajarkan? Boleh tak Allah nak kekalkan Adam dalam syurga? Jawapannya boleh lah kan. Dia boleh buat Adam tanpa ada ayat, tanpa mak. Takkanlah Allah tak boleh buat Adam ni tahu kelemahan iblis. Boleh Allah bagi tahu nanti Adam, si iblis tu dia akan cakap, dia bersumpah tak dengan kat dia. Tapi kenapa Allah tak ajar kat Adam? Di sini kita belajar Allah mengkehendaki Adam tak tahu tentang perangkap iblis itu, betul tak? Tapi Allah mengkehendaki, sebenarnya memang takdir Allah untuk Adam dibawa turun ke bumi. Sebab dia nak jadi khalifah. Maknanya memang asal usul Adam ni sebenarnya adalah untuk menjadi khalifah. Takkan nak dalam syurga, bukan tugas khalifah. Sebenarnya semua itu sudah takdir Allah. Allah dah susun dengan takdir Allah bersama hikmah. Setiap takdir Allah jadi hikmah ya? Setiap takdir Allah dia ada hikmah. Maksudnya Allah mengkehendaki Adam ni memang dia tak tahu tentang perangkap iblis, betul? Kenapa? Kerana ada hikmah dia. Kalau kita baca kisah Adam ni sangat menarik, kita faham. Maknanya siapa nak study karakter manusia, belajar pasal Adam dan Hawa. Adam lah khususnya. Rupanya kenapa para ulama macam kenapa Adam dibuat macam tu? Sebenarnya itulah kita panggil apa? Dia panggil sisi training untuk Adam. Training apa tak? Training maksudnya waktu dalam syurga kan. Kenapa Adam diberi ujian? Soalannya Allah nak bagi training. Inilah ujian-ujian yang akan tempuh apabila kau turun di bumi nanti. Sebab di bumi nanti siapa yang akan turun sekali? Iblis. Kan Allah kata iblis dan engkau ini berdua akan menjadi
musuh. Jelas tak? Maksudnya Allah keluarkan Adam serentak dengan Iblis ke? Ya, Because Adam keluar, maksudnya Iblis kan memang Allah dah halang keluar, tapi dia tak keluar secara terus dulu. okay. Sebab tu dia boleh hasut Adam tadi, sebab dia dalam syurga. Tapi diturunkan Adam, Hawa termasuk Iblis ke muka bumi adalah untuk menjadi saling bermusuh. Tapi Adam dah belajar lah sisi ujian yang duduk di atas syurga. Quran sebut tu. Okey, jelas tak? Di sini kita nak ambil contoh apa? Kita nak ambil example bahawa kan boleh sahaja Allah mengkehendaki mengajar Adam tentang Iblis ni akan sebut sekian-sekian kan? Tapi kenapa? Itu dipanggil pengetahuan seseorang itu dia sangat terhad bergantung kepada apa yang Allah kehendaki. Allah tak menghendaki malaikat lebih tahu daripada Adam. Tapi ketika Adam dengan Iblis pula, ingat Iblis daripada jin ya? Dia lebih tahu. Jelas kat situ? Kita tengok contoh pula, muka surat nombor 41. Walaupun Iblis daripada keturunan jin, kan? Jin tu dia daripada api ke, dia cahaya ke? Api. Malaikat dia cahaya. Ya. Iblis adalah daripada kumpulan jin. Daripada api dah. Jin daripada api lah. Semua jin api. Yalah. Iblis dari api kerana Iblis daripada grup jin. Jin terbagi dua. Ada yang mukmin, ada yang tak mukmin. Jin jahat ni otai dia adalah Iblis. Bawah dia baru syaitan. Jelas tak? Syaitan ni dia sifat tau. Dia sifat. Ketua bagi syaitan adalah Iblis. Jelas Jadi Iblis daripada jin. Okay, sekarang kita tengok contoh lain. Hebatnya jin, dia boleh dia tahu, dia boleh nampak kita kan. Kita tak nampak dia kan. Tetapi Allah telah sekat pengetahuan dia tentang ketika mana mereka berada di zaman Nabi Sulaiman. Apa jin ni? Jin dengan Nabi Sulaiman sebagai apa? Dia jadi hamba. Dia jadi hamba untuk buat apa? Jadi khadam kepada Nabi Allah Sulaiman. Nak tengok ke surat nombor 43 tu, 41 tu. Kita tengok yang ayat surah Sabah ayat 13 tu, itu Allah kata pasal jin. Allah kata apa? Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kajawabi wa quturin rasiyat. Golongan jin membuat untuk Sulaiman apa yang dia kehendaki. Seperti apa? Bangunan-bangunan yang tinggi, arca-arca, pinggan-pinggan hidangan yang besar seperti kolam, periuk-periuk besar yang tetap di atas tungkunya. Jin kan? Tetapi jin ni, dia tahu tak yang Sulaiman tu dah mati? Dia buat kerja tau. Dia buat kerja macam mana? Bibi buat kerja untuk tuan dia. Tuan dia kata apa? Kau setiap pagi mesti siram pokok bunga. Dia siram pokok bunga. Rupanya tuan dia dah meninggal 3 tahun. Dia tak tahu pun tuan dia mati. Macam itulah contohnya yang kisah benar berlaku pada jin. Jin dia tak tahu Nabi Sulaiman tu sebenarnya dah lama dah wafat. Macam mana dia tahu? Pada ayat nombor 14 tu. Falamma qadayna alaihi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atak. Setelah kami menetapkan Sulaiman tu nak wafat, tidak ada yang bagi tahu kepada jin-jin itu macam mana dia wafat, melainkan anak-anak yang telah memakan tongkatnya. Apabila dia telah tersungkur, ternyatalah kepada golongan jin itu, kalaulah mereka tahu perkara yang gaib, nescaya mereka takkan tinggal semakin lama dalam azab. Faham tak? Macam contoh bibit tadi lah. Dia siram je pokok bunga setiap hari. Dia tak tahu rupanya tuan dia dah tak ada. Kalau dia tahu tuan dia tak ada, Ada dah buatnya. waduh, bapaknya sudah enggak ada. Macam itulah contoh jin.
Macam mana dia tak boleh tahu Sulaiman dah lama wafat? Melainkan ada satu binatang kecil seperti anak-anak yang memakan tongkat Nabi Musa. Bila tongkat tu jatuh, dia nampak, baru dia faham, oh, Nabi Sulaiman dah wafat. Menunjukkan apa? Allah telah menghadkan pengetahuan jin itu tentang kematian Sulaiman. Nampak tak? Ia lebih masyak. Kenapa tak contoh-contoh ni? Okay. Nak lagi faham, kita tengok pula Nabi Sulaiman tadi hebat tak? Sampai jin-jin menjadi orang suruhan dia kan? Nabi Sulaiman tu sendiri, dia tak tahu rupa-rupanya di zaman dia ada seorang ratu, first lady, seorang ratu yang duduk di negeri Sabah. Yang ratu ni dia ada singgasana yang sangat besar, yang dia mempunyai tentera-tentera dia yang ramai. Pernah tengok tak cerita dia ratu, dia queen tapi dia ada tentera yang ramai kan? Bayangkan, kalau Sulaiman dia boleh dengar suara semut tu, dia boleh faham semut tu bercakap, tapi takkanlah dia tak tahu adanya seorang perempuan yang istananya besar. Macam mana Sulaiman boleh tak tahu? Allah telah menghadkan pengetahuan dia tentang wujudnya perempuan itu. Siapa yang beritahu kat Sulaiman bahawa ada seorang perempuan tu? Yang beritahu kat dia adalah burung hud. Tengok ilmu Allah ni luas, faham tak? Kan? Hebat Sulaiman macam mana pun, sampai jin pun boleh tak tahu. Sampai kes Nabi Sulaiman, dia sendiri pun tak tahu bahawa ada seorang ratu perempuan. Yang beritahu dia siapa? Burung Uhud. Kalaulah Allah tak bagi tahu kepada burung Uhud, tentu burung Uhud sampai bila Sulaiman takkan tahu tentang perempuan tadi. Siapa beritahu kat dia? Burung Uhud. Maksudnya Allah mengkehendaki, memilih burung Uhud itu lebih tahu daripada Sulaiman tentang perempuan ini. Tengok tak ilmu Allah punya luas. Allah pilih yang dikehendaki. Semuanya ada hikmah. Macam mana kita boleh tahu kisah burung Uhud tu yang beritahu? Kisah, kalau tengok muka surat nombor 41 ayat, Nabi Sulaiman tidak mengetahui tentang ketiadaan burung Uhud, surah An-Naml ayat 27 kan? Kalau kita baca pada ayat tu, tengok terjemahan terus muka surat nombor 42. Tengok terjemahan terus muka surat nombor 42. Asalnya Nabi Sulaiman ni kalau dia berjalan akan ada tentera yang ikut dia. Tapi tengok ayat 20 tu, Sulaiman memeriksa kumpulan burung. Dia kata, mana pula burung Uhud ni? Kenapa dia tak datang? Faham tak? Kenapa dia absent? Dia EL ke? Ini bagus kan? Betul. Saya sebut tu sebab ini contoh dalam pengurusan. Kisah Nabi Sulaiman memang bagus kalau nak belajar tentang pengurusan. Dia ada mission, belajar tentang semut. Kenapa ratu semut? Kenapa tak semut lelaki? Kenapa semut? Semua tu ada hikmahnya. Tapi Sulaiman buat apa? Ayat 21. Dia kata apa? Oh, aku akan buat punishment kepada dia. Aku akan seksa dia dengan seksa yang seberat-beratnya, atau aku akan sembelih dia, kecuali kalau dia bawa aku alasan yang nyata. Maksud dia, oh, kau tak datang kerja, aku nak pecat engkau, ataupun aku nak potong gaji kau, melainkan kau bawa aku sebab apa? Emergency leave. Faham tak? Macam kisah burung ni kan? Saya kata apa? Aku akan seksa dia, ataupun sembelih burung tadi kalau dia tak bawa alasan kenapa dia tak datang. Ayat 23. Ayat 22, burung Uhud tu tak lama gaib dia, lepas tu dia datang. Dia kata apa dekat Nabi Sulaiman? Macam staf datang, bos, saya sebenarnya pagi tadi saya tercipik pun. Contoh kasih sangat perut. Ni surat dia. Burung tadi pun lama-lama, tak lama kemudian burung tu datang. Burung cakap apa? Dia kata apa? Dia kata, aku dapat tahu satu perkara yang engkau belum tahu. Aku datang kepada engkau dari negeri Sabah
dengan membawa khabar berita yang diyakini benarnya. Burung tu cakap apa? Sesungguhnya aku dapati seorang wanita memerintah mereka dan dia telah dianugerahkan segala sesuatu dan dia pula ada singgasana yang besar. Ayat 4, burung tu cakap pula. Dia kata apa? Aku dapati raja wanita tu dan kaum dia sujud kepada matahari dengan meninggalkan ibadah menyembah Allah, dan syaitan pula memperelok-elokkan pada pandangan mereka menyembah itu, lalu menghalang mereka daripada jalan yang benar. Oleh sebab itulah mereka tak dapat petunjuk. Faham tak? Ayat 87 apa jawab Sulaiman? Macam ni lah, tengok staff dia bagi dia bawa macam satu surat, kenapa tak datang? Tapi bos ni dia kena pandang. Dia kena buat apa? Dia kena semak balik, betul ke dia sakit perut. Dia bawa surat doktor, maka bos pun telefon doktor. Saya bagi contoh ni, sebenarnya ni lah Nabi Sulaiman buat. Nabi Sulaiman kata apa ayat 27? Sulaiman berkata apa? Kami akan lihat dengan sehalus-halusnya adakah benar apa yang burung itu katakan atau dia golongan berdusta. Ini dia buat apa? Kena siasat dulu. Betul tak? Burung tadi cakap, bos. Dia katakan, contoh kan, aku ni tahu bos, kau tak tahu, aku tahu contoh. Kan, bos kata apa? Tak apa, nanti aku siasat dulu, aku siasat, kata Nabi Sulaiman. Betul tak betul? Kau cakap betul ke? Tak cakap betul. Kenapa tak boleh belajar kat situ? Jadi kisah dekat sini kita belajar apa? Kenapa Nabi Sulaiman tak tahu? Kenapa burung yang tahu? Allah yang mengkehendaki burung itu mengetahui, Sulaiman tidak tahu. Illa bima sya'a. Hebatnya ilmu Allah ni kan, tak semua Nabi tahu. Betul tak? Yang tahu tu pun illa bima sya'a. Kita bawa contoh lain, contoh yang terakhir, kisah Nabi Yaqub. Dia tidak tahu di manakah kedudukan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Allah menghendaki dia tak tahu. Cuma isti hati dia tahu anak dia masih hidup. Macam mana dia tahu? Kena baca kisah Yusuf. Belajarlah daripada kisah orang-orang dulu. Hidup kita ni belajar daripada kisah orang dulu, jadi kita teladan. Kan? Lepas tu tengok kisah Musa, apabila dia tidak tahu tongkat yang dilemparkan. Macam tu juga Musa. Dia tak tahu tongkat yang dibawa, letak pakaian di belakang, Allah suruh lempar, rupanya tongkat tu boleh menjadi ular. Kenapa? Nabi Musa ni dia melontar tongkat 2 kali lah. Kali pertama waktu dia bawa, kan orang dulu kan bawa, kita kan bawa beg balik, luggage tu. Orang dulu kan letak kat mana? Mungkin tak kain pegang tongkat, kan bawa tongkat berjalan kan. Kan Musa berjalan dengan isteri dia, nak masuk balik ke Mesir kan. Lepas dia lari kiri pada tubuh orang tu, dia kahwin dengan perempuan tu. Kalau baca cerita tu, ya Allah menarik saya. Macam mana perempuan tu dia suka dekat Nabi Musa. Macam mana bapak dia letakkan mahar kahwin. Kau nak kahwin dengan pakcik kan, kau kena berkebun dengan pakcik beberapa tahun. Macam tu. Jelas tak? Tengok. Kalau baca kisah tu, macam mana dia boleh dapat isteri tu kan. Kan Musa waktu dia duduk pokok kan. Lepas tu dia tengok ada satu kumpulan lelaki sedang ada air untuk minuman makanan. Dia perempuan tu dia malu. Waktu zaman perempuan dia malu jalan di tepi nyobok. Perempuan zaman sekarang tak ada, mendada dia jalan bodoh. Kita pula lelaki di tepi ni. Betul tak? Tak ada lah. Contoh maksudnya, ada orang buat tak tahu patutnya. Perempuan dia macam lepas tu kalau kita baca dalam Quran tu, macam mana salah satu dua, dikatakan perempuan 2 tu anak Nabi Syuaib. Dikatakan maka dia perempuan tu pun jemput dia datang rumah. Dia kata awak bapak ni buat dalam rumah. Tapi dia datang dekat si putu dia datang, dia bapak dia jemput ke rumah. Baca sejarah dia. Lepas tu kan dah lama kahwin tu, baliklah dia balik ke Mesir, dia bawa tongkat. Lepas tu dia nampak satu api dekat gunung Tursina kan. Sebab kan orang dulu kan dia tak percaya
Kan jadi kata dia tengok tunggu sekejap kat sini, tunggu sekejap. Kalau kita jangan ada tinggal seorang janganlah kan, takut isteri tu kan. Ya. Dia pergi rupanya kat situ baru dia jumpa dengan Allah kan. Ya. Yang Allah kata, buka kasut engkau tu. Allah kata, lepas tu Allah perkenalkan diri, aku adalah Tuhan engkau. Itu yang Allah suruh Nabi Musa, dia lemparkan tongkat dia, seluk tangan dengan baju. Kenapa? Itu dipanggil rehearsal. Sebab nanti dia waktu dia jumpa Musa nanti, dia dah tahu dah. Firaun. Dia jumpa Firaun nanti, dia dah tahu dah tentang tongkat dia tadi tu. Maksud dia, Nabi Musa tu pun dia tak tahu, rupanya pada tongkat tu Allah boleh tukar menjadi ular. Faham tak? Maksud dia Allah mengkehendaki. Illa biman syaa, illa biman syaa, illa biman syaa. Selesai. Panjang tu nak mulakan illa biman syaa. Ni kadang-kadang kita terlupa. Kita sampaikan, kita menyalahkan. Kenapa kau buat? Kan mama dia kata jangan buat. Kenapa kau buat? Kenapa kau buat? Contoh kan. Bukan nak kata ila masyarakat tu berhujah. Tak. Kadang-kadang kita terlupa. Inilah yang Allah menghendaki dia terjadi. Betul tak? Faham tak? Nampak tak? Kadang-kadang kita macam kita teringat apa yang kita nak tu macam Allah boleh kabulkan semua. Ingat, illa bima syaa. Okey, kata Allah. Okey, habis yang tu selesai? Ada soalan? Dah? Habis, ya. Prinsip ni bolehlah kita gunakan, bukan gunakan, maksud saya dia guna pakai juga lah dalam Nabi Harun dan Nabi Musa. Kan Nabi Harun digendaki membantu. Nabi Musa minta Nabi Harun bantu dia kan. Sebab dia kata sebab Nabi Harun ni lebih pasir. Ya. Kerana Nabi Musa dia pernah termakan api. Sebab waktu dia tarik janggut dalam Quran tu, waktu dia tarik janggut Musa, janggut Firaun marah. Firaun kata, "Weh, budak ni nanti entah dialah yang akan kan." Jadi isteri kata, "Sabarlah bang, sabarlah. Dia budak, dia tak tahu apa-apa tu. Cuba apa test dia. Tengok kalau dia pandai, dia pilih antara apa? Susu dengan dengan bara api. dia dua benda tu, saya lupa satu lagi. Tapi sebab bara api, Musa Allah takdirkan dia memilih bara api. Kalau dia makan, dia macam terbelat dalam mulut dia tu, macam lidah dia tak fasih. Itu sebab dasar. Itu kisah dia. Dah Harun. Tapi jangan terkeliru Musa dengan Maryam Tahu tak? Musa bapa dia siapa? Imran. Kan dia suami Imran. Ramai orang terkeliru. Maryam ayah dia lain. Maryam ayah dia Imran lah. Surah Imran tu. Musa pun bapaknya Imran. Bukan. Dia ada dua keluarga Imran. Surah Al-Imran, keluarga Imran tu merangkuli siapa? Maryam, isteri kepada Imran, tu mak Maryam, kakak dia dengan kakak Maryam dengan Nabi Allah Isa. Cuculah. Keluarga Imran tu maksudnya isteri Imran, kakak, dua anak perempuan Imran, satu anak lelaki dan satu cucu. Faham tak? Adik Imran tu maksud macam ni. Dia panggil keluarga Imran kan. Keluarga Imran, siapa dia keluarga Imran? Pertama, isteri dia, isteri Imran lah. Isteri Imran tu maknanya mak Maryam. Lepas tu Imran, isteri Imran ni, dia ada anak dua perempuan tau. Satu kakak Maryam lah, kakak kepada Maryam, kena Maryam lah kan, betul tak? Maryam. Berikutnya anak lelaki seorang namanya Harun. Lepas tu Isa cucu.
Tahu tak? Tapi Maryam anak Isa kan? Maryam anaknya Isa lah, jadi cucu. Cucu pada Imran. Kakak Maryam ni yang kahwin dengan Zakaria. Kakak. Jadi Maryam ketika dia kecil, Maryam dijaga oleh siapa? Ketika dia membesar, dijaga oleh kakaknya. Maknanya dijaga oleh Zakaria. Kenapa Harun? Ingat tak cerita waktu Maryam dia bawa Nabi Isa di atas apa, pangkuan dia, kan orang kata, "Hei Maryam, kau dah buat apa ni?" Kan tu yang orang kata apa? "Wahai ukhta Harun." Orang kampung dia kata apa? "Wahai saudara Harun." Orang ingat Harun ni Nabi Musa tu. Sebenarnya bukan Harun Nabi Musa. Harun ni memang salah satu anak lelaki dan keluarga Ibrahim tu. Kamu orang terlihat. Selesai. Belajar karakter. Dan Harun ni bukan Nabi Harun lah kan? Bukan Nabi Harun dengan Musa. Tapi Musa dengan Harun tu keluarga Ibrahim juga. Dia keluarga Ibrahim yang best satu. Tak ikut sebenarnya kelas yang kisah Nabi Isa dalam Zoom ni. Oh, tak ikut Zoom tu. Zoom ada Zoom. Saya punya surat mana ni? Saya pakai guna Zoom tu kisah Nabi Isa. Oh, nak masuk seri 2. Kita dah explain dah minggu lepas. Oh, tak ikut dah. Tak apalah. Ramai orang takut guna Zoom ni. Tak apa, insyaAllah. Dah secure, dah selamat. Jangan risau. Ramai takut ke Ustaz? Ramai takut. Biarlah, tak apa dah. Takut. Kami guna sakit ni, alhamdulillah tak ada apa-apa. Selalu tukar ID, jangan dipublikkan. Hanya orang yang limit je. Bagus guna Zoom ni. Boleh tunjuk nota. Keluarga Imran yang kedua. Ustaz, apa tu Nabi Zakaria dengan kakak Imran, Maryam tu ada anak tak? Adalah. Yahya. Zakaria. Jadi Yahya dengan Isa ke apa? Iya, kan? Zakar baca kisah-kisah yang besar nak menarik. Baca dari Nabi apa yang umur dia lewat baru dapat anak. Yang dia kata isteri dia Zakaria lah. Betul lah. Okey. Zakaria. So kakak Maryam ni lah yang lewat dapat anak kan? Iyalah kakak Maryam dia dapat anak. Iyalah kakak Maryam dia dapat anak. Kakak Maryam ni yang dia macam ni. Siapa yang mandul tu? Zakaria. Betul lah. Kakak dia sebenarnya memang tak boleh melahirkan anak. Dia beza umur. Macam Sarah Ibrahim, isteri Nabi Allah Ibrahim, yang mak ni Ishak tu, dia tak mandul, tapi umurnya dah tua, kata orang menopause dah ni. Beza yang dua cerita tu, berbeza dia punya kisah dia. Kalau isteri Ibrahim yang dia dapat Ishak tu, yang itu isteri dah tua, tapi dia tak mandul, tapi dia umur dah tua dah, faham tak? Berbeza dengan kisah kakak Maryam ni, memang dia mandul. Dia memang tak boleh melahirkan anak. Kenapa Allah bagi juga anak kepada Zakaria? Ini Allah nak kaitkan mukjizat. Kisah sebenarnya dikaitkan dengan macam mana nak kaitkan kisah keajaiban berlaku kepada Zakaria, isteri dia, dengan Isa. Isa kan tanpa bapa. Yang ini dia ada bapa mak, tapi mak dia dari sudut sains memang tak boleh lahirkan anak. Tapi Allah bagi juga anak pada dia. Okay. Waktu Zakaria ni dia ada satu mihrab. Lepas tu kalau kat rumah, saya pernah sebut sebelum ni kan, babak doa kan. Yang kita baca doa Zakaria. Dia ada satu mihrab. Dia selalu sekali nak solat, dia pergi kat mihrab tu. Okay. Dan sangat ni. Tapi keluarga Imran yang satu lagi, Imran tu bapaknya Musa. Bapak Musa, Nabi Musa kan? Okay. Musa tu bin Harun. Musa tu bin Imran. Keluarga Imran ni maknanya senang macam ni. Isteri dia maknanya ibu Musa.
Ni saya akan cerita kat Radio Ikim nanti, Ibu Musa. Tahu tak kisah Ibu Musa? Ya, Mak Nabi Musa apa Ustaz? Tak ada namanya, enggak tahu. Ibu Musa sangat menarik kita, Ibu Musa. Sangat menarik. Kali baca. Letak anak dalam sungai air kan. Dia sampai dia kata apa? Dia cakap dekat kakak dia, ni. Isteri dia, lepas tu isteri dia, lepas tu Imran ni bapa Musa bapa Musa lah. So Imran ni bapa Musa, dia ada satu kakak Musa. Kakak Musa yang pergi survey, yang dia pergi cari anak dia. Kata kakak, kau pergi tengok adik kau ni. Mak ni kalau ikut hati, mak ni nak je bagi tahu budak yang jumpa dekat istana tu, dia masuk kat Firaun tu adalah anak-anak mak. Kenapa Allah Ta'ala suruh juga mak dia letakkan anak dia? Kalau kita, ya Allah, baru lahirkan anak, mana anak aku ni? Kan dah risau. Bayangkan anak, kita nak tinggal kena takik kuning pun, tinggal seorang dekat incubator tu pun dah risau pula kan. Anak macam mana tak betul tak kan? Tapi kalau mak dia boleh nyusun lagi kan. Bayangkan mak Musa, dia kena letak anak dia dekat sungai, letak dalam kotak. Kalau kita fikir logik ibu, nak ke tak nak ni, nak ke tak nak, tapi ini arahan Allah. Rupanya sampai ke istana Firaun. Sepanjang nak sampai tu, masuk tu, mak dia cakap kat kakak dia, kakak Musa, kau pergi tengok adik kau tu, mak ni kalau ikut hati, mak nak bagi tahu. Tapi kenapa Allah suruh alihkan? Sebab memang tentera Firaun, dia mencari kat rumah mana yang dengar suara bayi menangis, lelaki dia akan bunuh. Ditakdirkan kalau mak Maryam simpan Musa tu dalam rumah dia, budak boleh tahan tak dia menangis? Mana boleh? Takkan kita boleh tutup. Kan, sedangkan tentera dia boleh gelegar mencari. Itulah hikmah dia. Rupa-rupanya lepas sampai ke istana Musa, budak tu nak menyusu. Lepas tu carilah siapa perempuan yang boleh susukan bayinya Musa. Dan orang tak tahu nama dia Musa. Akhirnya kakak dia pergi dekat ramai-ramai perempuan tu, dia cakap, sebab semua puting ibu perempuan, semua Musa tak nak. Musa menangis, tak nak. Sampaikan kakak Musa ni, dia pun kata, oi makcik, ada satu lagi makcik tu, apa kata kita jumpa bayi ni, bagi makcik tu minum ke susu dia. Makcik tu siapa? Mak dia patah balik. Akhirnya Musa patah balik ke rumah mak dia. Tengok tadi kemah dari Allah. Tapi heran juga, dia orang tak terfikir ke yang itu mesti Mak Musa kan? Tak ada. Tak, sebab masa tu tentera kan dah bunuh. Dia orang semua dah bunuh budak-budak ni. Siapa anak lelaki je lahir, bunuh. Orang lelaki nyai je bunuh. Itu hikmah dia. Tengok tak Allah mengaturkan. Lepas tu yang ketiga Musa lah, Nabi Musa lah. Musa alaihi salam. Lepas tu yang keempat siapa? Harun alaihi salam. Inilah kisah dia. Inilah keluarga Imran yang pertama. Ini Imran keluarga yang best awal. Lepas tu baru datang Isa. Isa kan Nabi Bani Israel yang terakhir. Imran Bani Israel yang muda. Ramai orang terkeliru antara Harun dekat sini dengan Harun di sini. Bapaknya sama. Bapaknya disebut dalam hadis. Nabi kata, waktu aku naik Isra Mi'raj, aku jumpa Musa bin Imran. Nabi kata, jelas tak? Musa dengan Harun memang orang tahulah. Musa memang dengan Harun. Tapi kalau buka surah Al-Qasas, buka surah Toha, ada kisah ibu Musa dan kisah kakak dia. Cuma ramai orang nak bagi nama anak. Dia bagi nama anak Mak Musa. Sebenarnya nama tu tak mutamat lah. Kan dia bagi nama anak siapa? Orang kata, ni nama Mak Musa tak ada nama. Al-Quran tak beritahu siapa nama dia. Yang ada nama betul-betul, nama Musa, Harun ada. Isteri dia Ibrahim pun tak ada nama dia. Kakak dia pun tak ada nama dia. Maryam ada nama dia, Harun dengan Isa. Tapi Harun tu bukan Nabi. Yang Harun. Okey, selesai. Ada soalan? Tak,
belajar kisah-kisah tu. Ni saya tengah buat surat kisah-kisah tu dengan hati. Dan radio sekarang saya tengah buat kisah-kisah. Sekarang baru masuk kisah, semalam baru masuk kisah orang yang mati 100 tahun. Dalam Zoom kuliah, saya nak buat kisah-kisah Nabi. Ustaz tak bagi link pun. Saya tak bagi link ya. Oh, Allah menghendaki link tu tak sampai. Tanya Ustaz. Jarang saya ikut Zoom. Zoom tu selama insyaAllah. Tim saya Zoom tu dia selepas isu lepas kan dulu kan cerita Zoom tak selamat kan, dia terus buat baru. Ada security kuat. Alhamdulillah lah setakat ni tak jadi apa-apa lagi. Nanti saya bagikan link ni kat Syeda, nanti dia hantar pada tuan-tuan. Malam ni akan start seri 2 kisah Nabi Allah Isa. Sama dengan yang 9 malam. seri kedua ketiga tu Ustaz. Dua. Baru kedua lah. Baru nak masuk kedua. Kedua ni pun macam baru nak mula je. Baru nak mula sikit. Maksudnya lepas tak ada lah ya. Lepas tak ada. Sekali je hari Selasa. Selasa malam Rabu malam ni dengan Khamis malam untuk siri 3. Habis kisah Isa. Ustaz boleh tak terangkan yang salah silap Bani Israel dengan salah silap Nabi yang antara Sarah dengan Nabi Ibrahim? Alright. Ibrahim, dia Bani Israel, dia datang bermula daripada Yaqub. Ibrahim ada anak namanya Ishaq. Ishaq ada anak namanya Yaqub. Yaqub ada anak namanya Yusuf. Jadi kena belajar kisah Bani Israel, start daripada kisah Nabi Yaqub. Sebab dia isteri lain, satu Sarah, satu Hajar yang itu kisah Nabi Ibrahim. Hajar dan Sarah tu memang ada dalam Al-Quran. Cuma nama dia tak sebut. Watak mereka ada kisah Hajar dengan kisah Sarah. Jadi anak yang dari Sarah tu dia Bani Israel. Yes, anak daripada Sarah iaitu isteri tua Nabi Ibrahim. Apa isteri tua? Isteri pertama Nabi Allah Ibrahim yang Nabi Ibrahim dia satu batch dengan Nabi Lot. Nabi Lot satu batch. Tapi ramai orang kaitkan Lot ada saudara dengan Ibrahim. Tak, itu tak tepat, tak benar. Tak. Jelas tak? Okey. Dia Ibrahim, Nabi Lot dia macam junior lah kepada Nabi Allah Ibrahim. Maksudnya Nabi Lot dia memang sama-sama berhijrah ikut Nabi Allah Ibrahim. Cuma lepas hijrah tu mereka berpisah. Jadi Nabi Lot lah satu-satunya Nabi yang Nabi dilantik bukan orang kampung dia. Biasakan Nabi-Nabi ni umat dia orang kampung dia. Kalau tak orang kampung dia tu, kat kampung dia ada Nabi daripada orang kampung. Lot tak. Lot orang luar. Nak tahu macam mana? Ada ayat Quran sebut lah. Jadi malam waktu malaikat nak datang untuk menghapuskan kaum Lot, malaikat singgah dulu rumah Ibrahim. Jumpa dengan isteri dan berjumpa Ibrahim. Nak beritahu dia akan dapat anak. Namanya adalah Ishaq. Lepas tu barulah mereka pergi ke rumah Nabi Allah Lut. Sampai kat rumah dia, orang lelaki semua dah berkumpul kepung dah rumah Lut. Cerita dia. Banyak cerita dia. Itu soalan ni kan. Jadi kisah dia, puan nak belajar tu kena belajar daripada kisah Nabi Allah. Ishaq boleh lah, tapi Ishaq tak banyak cerita dia. Kena belajar daripada Yaqub. Sebab Yaqub dia ada 12 anak kan. 12 anak ni yang Bani Israel itulah keluar nanti daripada keturunan 10 orang anak Nabi Allah Yaqub tu. Yusuf Bunyamin. Yusuf dengan Bunyamin tu. Okey, lepas tu kan ada 10 tiri tu kan. 10 ni lah yang nak bunuh Yusuf semua tu kan. Daripada 10 orang tu lah salah seorang tu dikaitkan kau lah susul galuh Bani Israel. Kemang. Tu cerita kena mula dari situ.
baru masuk kisah Musa, kisah Harun. Nabi Bani Israel yang terakhir sekali Allah hantar adalah Isa. Nabi Isa adalah Nabi yang terakhir Allah hantar dekat Bani Israel. Tapi Bani Israel ni dia tak setuju Isa, dia marah Isa, dia tak percaya Isa ni. Jelas tak? Jadi dia orang bersekongkol dengan, jadi mereka lah yang mencadangkan dengan Maharaja. Tapi kisah Maharaja Allah tak sebut lah. Tapi mereka ni lah yang merancang untuk bunuh Isa. Akhirnya Allah angkat Isa naik langit tu. Itu cerita dia. Panjang cerita dia, ikutlah Zoom tu. Saya akan cerita tentang Nabi Allah Isa panjang lebar. Kisah Lut dah selesai lah. Panjang kisah Nabi. Okay, dia soalan. Habis tak? Nampak tak ni? Sampai nombor ni? Jelas kita berhenti kat sini. Ila bima sya. Berapa ni bulan ni? 28 Muharram. Bukan Muharram. 2 Qaidah. Dzulhijjah. Berapa bulan sini? 18. Dia beza 10 hari. Okey, nanti kita kelas akan datang, kita masuk wasiat kursi wala ya'uduhu sampai habis lah. Lepas tu habis ayatul kursi. Nak belajar apa? Ustaz nak tanya, ni tak ada kaitan ni bulan Muharram, ada puasa bulan Muharram kan? Puasa sunat biasa. Puasa Muharram ada, khususnya pada macam ni. Bulan Muharram dia adalah bulan-bulan haram. Salah satu daripada 4 bulan haram. Okey. Bulan Muharram boleh berpuasa khususnya pada 10 Taqsu'ah tu, 9 dan 10 Muharram. Kan dia kata puasa yang Ashura tu kan? Ya. Puasa 2 hari kan? Puasa Ashura tu puasa ke-10 Muharram. Kenapa orang berpuasa 10 Muharram? Apa buat syurah? Kenapa? Antara salah satu sebabnya pada zaman setiap 10 Muharram, orang-orang Yahudi mereka akan merayakan, mereka akan ingat 10 Muharram tu. Sebab 10 Muharram itulah tarikhnya Musa berjaya menyeberangi laut. Laut yang 12 tongkat itu, 10 Muharram itulah Fir'aun ditenggelamkan. Tapi tak tenggelam, Fir'aun mayatnya terdampar ke pesisiran laut. Quran sebut, baca dalam surah Yunus. Jelas tak? Itu yang Nabi tanya ke orang Yahudi. Buat apa hari ni? Dia kata, hari ni kami berpuasa, kami merayakan, kami mengingati, bersyukur kepada Allah tentang Nabi Musa yang terselamat daripada Fir'aun. Hadis sahih itu. 10. Jadi Nabi kata, oh kalau macam tu aku lagi patutlah berpuasa daripada korang semua. Sebab apa? Sebab Musa kan Nabi-Nabi kan. Jadi para sahabat ni macam tak berapa sedap hati, sebab nanti akan sama macam orang Yahudi lah. Orang Yahudi kan suka, nanti tengok orang Islam, kami puasa 10 lupa dia puasa 10 Muharram. Itu yang Nabi cakap, tahun depan kalau Nabi hidup lagi, kita puasa 9. Nabi kata puasa 9 Muharram, kerana nak membedakan dengan puasa orang Yahudi. Orang ini dia puasa 10 saja. Jadi berasal pun Nabi cadang 10 pun boleh juga sebenarnya. Tapi untuk lebih lagi sempurna, untuk membedakan ini, puasa dah 9 dan 10. 10 Allah menghapuskan dosa setahunan. Itu cerita dia. Tapi masuk bulan Muharram, cerita banyak kisah Musa. Ramai anak-anak kita tak tahu kisah Nabi Musa. Patutnya 10 Muharram ni kita ingatkan, ni mana cerita kat engkau kisah Musa dengan belah laut. Itu sepatutnya. Hijrah tu pun sebenarnya tak betul tarikh hijrah tu.
Nabi tak berhijrah bulan Muharram. Tapi tak apalah. Abang bagi cuti. Cuti lah. Sampai keluar lagu kan. Satu Muharram detik permulaan perkiraan tahun dan hijrah kan. Sebenarnya terkeliru di antara macam mana nak buat kalender hijrah tu dengan kisah hijrah. Buka lah buku-buku sejarah Nabi. Kata saya buka buku sirah Rahib Makhtum, Ramadan Al-Buti. Semua kata Nabi berhijrah masuk ke Madinah pada bulan Rabiul Awal. Tapi tak apalah. Tapi tak apa. Cuti sebelum awak hijrah. Faham ya? Betul, saya tak cakap kosong. Buka buku-buku sejarah. Ada siapa bagi tahu anak-anak kita ni dia akan sentiasa ingat 1 Muharram tu tarikh Rasulullah berhijrah. Di semua orang tu membentukkan amal. Sebab tu anak-anak kita tak tahu kan Rasulullah berhijrah tarikh sebenar. Ingat Muharram tu Rasulullah berhijrah bukan Muharram. Islam dan Islam kan. Kita katakan hijrah Rasulullah. Jangan salah. Boleh Tapi janganlah kita cara kita nak begitu ingatkan. Kau tahu tak 10 Muharram ni tarikh apa? Kita kan selalu ingatkan hari jadi diingat, hari ibu diingat. Baru ni siapa hantar kat saya selamat hari tangan kiri? Siapa hantar kat saya? Ada orang hantar kat saya selamat Ustaz, selamat hari tangan kiri. Hari Kidan. Ada. Hari apa dah saya kata la ilaha, ada juga hari ni. Tak apalah Ustaz, berat Jadi apa kata kita tambah sikit. Kau tahu tak 10 Muharram ni cerita apa? Kau ingat tak kisah benar pernah berlaku ni? Kisah apa 10 Muharram ni? Kau ingat tak bila pesan ibu ni? Awak kisah Musa dikejar oleh Firaun. Ingatkan. Jadi kita puasa pun teringat. Mana kalau kita puasa sebenarnya kita berpuasa macam mana Nabi Musa berpuasa. Nabi Musa dia puasa. Orang Yahudi pun dia puasa sebelum Muharram. Itu kali kisahnya. Semua ada faktanya. Dan apa soalan lain? Mana sahabat-sahabat kita yang lain ni? Tak Ustaz, agaknya sebab first pertama kan kita punya undang-undang ketat sikit kan. Orang kata kan mungkin kita kena sikit lah sebab kita ikut SOP sebelum. Tengok apa? Kita buat undang-undang. Yalah, masing-masing kat Ikut SOP. Betul. SOP. So dia dah siap jarak tu semua. Kehadiran tu tak ramai sangat lah. Dah bawa ke dalam group. First come first serve. Siapa datang cepat dia dapat tempat. So Okey, tak apalah. Dia tengok melalui online pun boleh. selama itu. Tak apa. Tak, maksudnya takut ada yang tak sihat ke, ada apa, nak kena pergi ziarah. Kadang-kadang bukan masalah kuantiti datang. ya Ustaz. Risau kadang-kadang ada anak murid dah meninggal pun ada yang sakit. Kadang tak tahu. Ada yang sakit. Ada yang sakit. Saya duduk sini Ustaz tak cara nak beda. dia selalu duduk sini. Dia selalu dengar Ustaz kat radio. Pet mata tu. Dia Dia sakit ke? Sakit apa? Kanser apa? Ada anak murid situ Melaka dia tu juga. Dia kira tak kahwin lah. Dia kakak dia Ustaz doakan saya kena kanser paru-paru tahap 4 dah Ustaz. Jadi pun saya minta doa, saya kata baiklah. Ada seorang pakcik tu meninggal di Mekah. Dia sakit waktu buat ibadat umrah ke ibadat haji. Itulah banyak. Kalau kita terpaksa nak mana orang ni dia tanya kan. Ada yang kematian suaminya, ada isterinya sakit, dia pun dah tak boleh pergi kuliah, ada isteri dia, ada juga. Saya tanya tu. Ada juga sahabat kita yang dalam edah suami meninggal. Mas PKP tu. Ramai Ustaz, suami meninggal masa PKP. Kawan-kawan yang suami dia meninggal. Sedih tak? Kalau ikut sejarah
Nabi Adam dengan Hawa tu, tahu kan macam mana Adam meninggal? Macam mana Adam, siapa yang uruskan jenazah dia? Ya. Ada hadis tu, malaikat yang urus jenazah dia. Anak dia pergi cari barang-barang untuk uruskan bapa dia, malaikat datang. Tapi Hawa ni dia tahu tu malaikat, sebab kan dia duduk dalam syurga. Dia datang dekat dengan Adam. Adam kata, kau tepi sikit. Adam kata, itu cerita berlaku lah. Daripada kisah tu, para ulama mengatakan bahawa orang lelaki ni akan meninggal dulu daripada isteri. Janganlah. Allah tak. Jadi kita tengok kebanyakan ni kadang-kadang Betul. lelaki ni sebab dia mengikut kisah Adam. Tapi real Ustaz. Jadi perlu wasiat siasat kat suami. Apa Ustaz? Tak ada lah, ada juga. Sebab mak saya tu dia memang lelaki tak ada. Kira mak saya ni geng-geng dia, jiran yang sini suaminya meninggal, jiran sini suaminya meninggal, sana isteri meninggal, mak saya meninggal, suami dia meninggal, tu suami dia meninggal, tu suami dia meninggal. Kira generasi Firda yang pertama tu, yang mula-mula masuk Firda tu semua dah mana? Meninggal. Ada satu ustaz di Indon, umur 40 meninggal baru. Semalam tu kemarin. Allah sayang. Siapa nama dia? Allah Ta'ala. Okay, sampaikan. Lepas tu dah pergi ziarah lah sahabat ni. Makcik tu. Ziarah Ustaz. Tak berani Ustaz sebab takut dia tak sihat kan. Oh, dia boleh ziarah ke memang prosedur tak ada ziarah dia? Dia macam Dia tak, kisah apa? dia macam tak apa jumpa orang sangat lah. Ialah kena rehat aku. Doakanlah untuk dia kebaikan. Sakit ni kena banyakkan sedekah. Ya. Sedekah tu kena banyak. Mula saya dia batuk je Ustaz. Dia terus dia batuk kan. Dah macam 4 bulan lepas tu baru detect yang dia kena kanser. Mana puan yang dia buka sekolah tahfiz sekarang, mana puan Cikgu Siti. Cikgu Siti Ha. tak datang. Tak datang. yang buka sekolah perempuan kelas tahfiz perempuan belakang dia? Ya. Cikgu Siti tu kan suami dia tak sihat, dia tak tahu. Tengok dia tak sihat. Masih sihat lah. Gila ziarah kalau ada waktu. Sekumpulannya boleh guna video live, video call, tanya khabar, bagi dia kata-kata semangat dekat dia. Kita dapat pahala soalan seperti kita menziarah orang sakit. Kita belajarkan buku 62 amal pembuka pintu syurga. Ya. Allah akan hantar 70,000 malaikat mendoakan kita. Ambil pahala itu banyak-banyak. Okay. Kita jumpa insyaAllah kelas akan datang. Kita akan sambung pada bukti yang ke-9, 10, 11. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.